لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Dan ahli pada majlis ini menjadi terima kasih kepada keluarga kita Ustaz Ahmad Al-Zuki bin Abdali yang mana yang kami hadir kepada ahli atau kepada ahli untuk menyampaikan ceramah yang mana bertajuk menuju Nasional Khatimah. Jadi sebelum Ustaz menyampaikan ucapan, silakan Ustaz ibu silakan kita sebelah sini silakan. Jadi itu Ustaz jemaah yang Ustaz itu saya di bagi hukum bagi saya dengan selamanya menjelaskan Ustaz jadikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, beritahulah pada mereka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, setelah mana mereka mati ataupun mereka menghadap di hadapan Allah, mereka akan dipulangkan pada Allah dalam keadaan yang merekanya mula hidup di alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lepas pada itu aku akan dedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita ini. Dalam panjangnya usia kita ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita membetulkan jalan hidup kita. Syukurnya kerana kita masih lagi disayangi di sisi Allah, untuk kita sentiasa memerhati diri kita untuk perjalanan kita di hadapan nanti. Kerana kita di antara orang yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsah, orang yang paling cerdik di kalangan kamu. Orang bukannya orang yang rumah dia besar, tidak. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu bukan orang yang jawatan dia hebat, tidak. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, Rasulullah sebut man dana nafsah, orang yang mempersiapkan jiwanya, mempersiapkan masanya ataupun tubuh badan dia, wa amila lima ba'dal maut, untuk dia beramal
persiapan dia untuk lepas pada dia mati nanti. Wal ajiz, dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, orang yang paling teruk di kalangan kamu, orang yang hidup di atas dunia ni, manittaba'a hawahu, orang yang ikut dia hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ni kita tolak juga perasaan, walaupun kita tahu bagi setengah-setengah orang mereka nak duduk depan televisyen saat sebegini. Ada setengah-setengah di kalangan kita masa-masa sebegini duduk depan meja makan sedang menikmati makanan. Tapi kita alhamdulillah, Allah bagi peluang untuk kita datang dan kita belajar sedikit. Benda apa yang kita nak belajar? Belajar tentang satu kehidupan lepas pada kematian. Ada lagi kehidupan lepas pada kita mati ni. Sekejap lagi di hadapan kita ni, kita akan bertemu dengan kematian. Kita tak usah sebutlah kita besar mana pun jawatan kita. Kita tak payah bagi tahulah kita ni hebat mana pun ilmu kita, ataupun jawatan kita ni bagaimana pengaruh kita yang ramai. Bila kita sekejap lagi kita berjumpa dengan mati, maka kita akan dianggap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maknanya kamu raja kah? Kamu yang berhormat kah? Kamu datuk kah? Kamu tan sri kah? Kamu apa pun kedudukan kamu, Allah tak pernah ambil kira dengan nilai yang ada pada kita. Tetapi yang Allah ambil kira, waktu mana kita mati itu diambil kira. Bagaimana saat kita mati, dan bagaimana kematian kita yang kita sedang rencanakan. Kalau kita mati dalam keadaan di husnul khatimahkan kita, beruntunglah kita. Tapi na'udzubillah min dzalik, ramai di kalangan kita yang memilih, yang dipilih oleh Allah, dan juga diri dia memilih untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini, dua ni saja keadaan yang akan berlaku. Bila kita berjumpa dengan kematian, sama ada kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan ini merupakan cita-cita di kalangan hidup kita ini, sehingga kan kita baca doa, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong matikan kami ini dengan husnul khatimah. Wala takhtin ajalana, ya Allah tolong jangan matikan kami ini bisu'il khatimah, dengan seburuk-buruk kematian ya Allah. Para hadirin sekalian, sebelum saya nak sebut macam mana kita nak mati husnul khatimah, bagaimana Islam suruh kita ni dimatikan dalam husnul khatimah. Kerana kita boleh pilih sekarang, kita boleh corakkan kita nak mati macam mana dalam hidup kita. Kalau kita hidup kita ni kita jelas tentang akhirat Allah, tentu kita akan bersiap sedia sekarang, bersiap untuk saat yang kita akan menghadap di hadapan Allah, dan kita akan cari jalan untuk kita mati dalam husnul khatimah. Tapi kebanyakan manusia, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, kebanyakan di kalangan manusia yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, berapa ramai jumlah di kalangan kita yang mati husnul khatimah, dan berapa ramai di kalangan kita yang boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau saya boleh sebut pada tuan-tuan, hampir 90% manusia ni mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tak ramai orang yang boleh mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah ni maknanya mati dalam keadaan yang terbaik, dan mati untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup seseorang. Susah ke senang untuk mencapai husnul khatimah? Tak mudah sebagaimana yang kita fikir, kecuali bagi orang yang mempunyai kekuatan tersendiri. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu yang kita ada. Ramai di kalangan manusia yang hidup ini tak ada ilmu untuk saat kematian dia, dan bagaimana dia nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kita di Malaysia kita ni, kalau kita boleh betul terang, ilmu tentang dalam kubur mereka tak belajar. Tuan-tuan jemput orang yang belajar tentang bagaimana nak mengkebumikan jenazah seorang, ataupun kita panggil orang-orang yang datang untuk buat program untuk kursus pengurusan jenazah. Cuba tuan-tuan tengok berapa ramai yang datang. Yang datang ni yang bakal jenazah semua. Manakala yang orang lain, orang tak peduli tentang kematian. Dalam hidup kita ni, ramai mana orang kita tak peduli tentang kematian.
Padahal mati itu benda yang pasti akan berlaku dalam hidup. Tak ada orang yang tak akan mati. Saya akan mati, giliran tuan-tuan akan mati. Cuma kita sedang beratur saja, menunggu masa untuk kita dipanggil untuk dihadap di hadapan Allah. Walaupun kita tahu yang kita ni akan mati, tak ramai orang belajar bagaimana lepas pada mati dan bagaimana dia akan menghadap di hadapan Allah di saat mana malam pertama dia di alam barzakh. Bagaimana dia berada di suasana yang disebut dengan kubur yang dia akan lalui. Apatah lagi dia nak berbicara tentang mengenai yang disebut pada mahsyar dan juga dalam syurga ataupun neraka. Satu kesilapan dalam hidup kita, bila kita tak tahu tentang bagaimana di hadapan nanti. Tuan-tuan bayang, kalau kita nak hidup selesa atas dunia ni, orang kita sanggup belajar jauh, belajar sampai ke Amerika, belajar sampai ke United Kingdom, belajar jauh untuk nak hidup di dunia. Nak hidup di dunia ni, anak-anak kita hantar jauh untuk belajar tentang perkara demikian. Tetapi nak hidup di akhirat, orang kita tak nak belajar. Tak kepelik dalam hidup. Yang akhirat confirm kena pergi, manakala dunia confirm kena tinggal. Dunia-dunia yang kita ada ni, tak ada seorang pun dia boleh sebut saya boleh panjang umur Ustaz, saya jamin saya boleh hidup sampai dunia kiamat. Dia sebut demikian. Bohong sangatlah kalau dia boleh sebut demikian. Orang kita tak ada pun ilmu tentang yang ni. Apatah lagi bagaimana untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah ini menjadikan satu masalah dalam kehidupan seorang bila tidak ada ilmu dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya sebut sikit sebelum saya nak sebut tentang mengenai bagaimana nak mencapai husnul khatimah ini. Saya nak sebut dalam Al-Quran, Allah cerita tentang mengenai orang yang mati dalam keadaan yang tidak husnul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Beberapa kelompok disebut di antara manusia yang mati. Yang pertama, mati dalam keadaan hanyut. Mati dalam keadaan hanyut je dengan dunia, tahu-tahu mati. Yang ni paling ramai, jumlah yang paling ramai di kalangan orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Orang yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni, ada orang yang hidup dalam keadaan dia hidup saja, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Orang tanya dia, kamu tunggu apa tu? Duduk kat rumah, dah pencen dah? Pencen dah. Habis tu kamu tunggu apa? Tunggu RTM je. Apa dia RTM? Rehat tunggu mati, dia sebut demikian. Tunggu demikian je dalam hidup dia. Tahu-tahu dia mati. Ramai di kalangan kita demikian. Allah cerita dalam surah An-Nisa, di antara contoh manusia yang mati, dimatikan oleh malaikat Allah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Kita tanya, Ustaz, adakah orang yang hidup atas dunia ni buat khianat pada diri sendiri? Adakah orang yang ramai di kalangan kita? Ramai orang yang hidup ni buat khianat pada diri dia sendiri. Siapa yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu. Ni buat khianat pada diri sendiri. Macam malam ni, ada di kalangan sekitar kita ni, dia nampak dah bina malam ni ada kuliah, malam ni ada ceramah. Dia tahu dah, kawan-kawan bagi tahu dah malam ni ada ceramah. Tiba-tiba dia tak datang. Kita buat contoh yang mudah, dia tak datang. Relax kat rumah. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Bila orang tanya pada dia, tu ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Ada ceramah lah tu disebut. Ceramah pasal apa? Ceramah pasal kematian. Habis tu kamu, kenapa kamu tak datang? Saya tak nak mati lagi, dia sebut. Saya tak nak mati lagi, jadi saya tak nak datang lah. Kerana cerita tentang mengenai mati, dia sebut demikian. Dia tahu-tahu dia suatu hari dia mati. Dia mati dalam keadaan tak ada ilmu. Siapa dia? Orang yang dengan azan tapi tak datang sembahyang untuk berjemaah. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang siapa dia? Orang yang ada harta tapi dia tak guna harta dia untuk di jalan Allah. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia ada peluang untuk belajar, tiba-tiba dia tak belajar. Saya buat contoh siapa? Orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Ramai mana di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran? Orang yang tak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan malam ni tuan-tuan dengar ceramah saya ni, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan jangan bagi mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bagi mati, tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran, bro boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh disebut. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Tidakkah kamu dianggap buat khianat pada diri kamu sendiri? Masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Surat khabar orang putih? Surat khabar orang putih boleh baca. Surat khabar yang lain boleh baca, surat khabar Allah tak boleh baca. Bila masuk dalam kubur, dia nak jawab apa dia tentang Islam? Nak jawab macam mana? Bayangkan bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma kitabuka. Nak jawab apa dia di saat mana dia tak boleh baca Al-Quran kali? Tak boleh baca tuan-tuan, tak boleh jawab. Tak percaya cuba mati tuan-tuan. Nak sebut bagaimana tak boleh jawab. Masuk dalam kubur, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Nak jawab apa dia? Nak jawab Allahu Rabbi? Tak boleh. Kerana kamu hidup tak pernah boleh baca Quran. Tu baru baca Quran baru. Tak kira lagi dengan yang lain. Ada kan orang yang hidup ni buat zalim pada diri sendiri, buat khianat pada diri sendiri. Orang yang duit banyak, duit ada, harta ada, simpan. Orang tanya, simpan apa duit yang banyak ni? Simpan untuk siapa? Simpanlah untuk masa tua. Habis sekarang tak tua lagi ke? Dah tua dah. Habis tu, bila nak guna duit ni? Nak guna duit yang ada ni, bila nak guna untuk Islam? Bila nak guna untuk Islam? Rumah yang kita beli berapa harga? Rumah yang kita beli harga 400,000. Rumah untuk akhirat ada beli sampai 400,000. Tidakkah kita buat khianat pada diri kita sendiri? Rumah dunia confirm kena tinggal. Rumah akhirat confirm kena masuk. Nak sebutnya dalam keadaan macam ni kita boleh jawab dah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rumah, tuan-tuan beli rumah dengan harga 1 juta kawasan ni misal contohnya. Tuan-tuan kena belanjakan untuk kerja Islam sampai 1 juta juga. Paling tidak baru adil untuk dunia 1 juta, untuk akhirat 1 juta. Baru kita adil. Tuan-tuan tak payah banyak-banyaklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada astro kat rumah, ada astro je kat rumah, tuan-tuan tanya balik, tuan-tuan derma untuk masjid berapa seminggu? Berapa ringgit seminggu? Kalau kita boleh bayar astro RM120 sebulan, kita kena derma untuk masjid RM120 juga sebulan. Kalau kita tak boleh derma sampai RM120 sebulan, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Astro kamu boleh bayar, kamu untuk guna untuk diri kamu balik, untuk di akhirat kamu tak boleh guna. Kenapa sampai peringkat demikian? Siapa-siapa yang ada astro baik jual malam ni tuan-tuan. Nak gambarkan tentang, kalau kita tak nak derma, nak gambarkan tentang apa dia? Kamu tak guna harta benda kamu untuk di jalan agama. Bila mati, masuk dalam kubur, orang ni dianggap zalim pada dirinya sendiri. Zalim pada diri sendiri. Ada kan orang macam ni? Yang hidup, ramai mana orang kita, kenderaan banyak, kemudian pakaian banyak, makanan banyak, kemudian segala benda yang lain semua banyak. Tiba-tiba masuk dalam kubur, dia menjadi kosong. Tidak ada amalan untuk dihadapkan di hadapan Allah. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dia jawab terus, qalu kunna mustata'afina fil ard. Malaikat, kami di atas dunia dahulu, kami orang lemah malaikat. Kami tak sempat malaikat. Kami ni terkejar dunia. Kejar dunia ni sampai tak terfikir tentang hidup untuk di akhirat. Bila sampai tahap demikian, malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah buat bumi itu tidakkah luas untuk diri kamu mencari agama ni dalam hidup kamu? Susah sangat ke kamu nak cari orang untuk kamu nak menuntut ilmu, nak bagi tahu, Ustaz, saya tak boleh baca Quran lagi Ustaz, tolong ajar saya Ustaz. Susah sangat ke kamu nak pergi berjumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu pada AJK Masjid, tolong bantu saya perlukan bantuan. Bila tanya bantuan apa? Saya tak boleh baca Quran.
tolong bantu saya. Siapa yang boleh ajar saya Al-Quran Karim? Saya, tolong bagi tahu pada saya. Susah sangat ke kamu nak cari orang alim di atas dunia tu? Dia terdiam. Bila terdiam tak boleh jawab, mereka tanya balik. Mereka kata pada dia, faulaika ma'wahum jahannam. Beginilah Allah telah siapkan neraka jahannam untuk kamu. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan untuk diri kami. Tak ada manfaat langsung, tuan-tuan. Tak ada manfaat langsung. Tuan-tuan hidup, rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, harta benda banyak, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada manfaat langsung kita hidup. Kita hidup atas dunia ni, patutnya bila kita masuk kubur, masuk syurga terus. Tahu-tahu masuk dalam kubur, tahu-tahu masuk neraka terus. Allahu Akbar. Satu benda yang paling dahsyat yang berlaku pada hari ini. Yang inilah yang menyebabkan di kalangan umat manusia ni, masuk dalam kubur, semua celik mata. Mata tu tercengang-cengang, tak boleh nak jawab. Terkaku tak boleh jawab. Kenapa? Tak bersiap dan tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah lalu kawasan kubur. Bila Rasulullah lalu kawasan kubur, Rasulullah tengok kubur tu, Rasulullah sebut, ya wailah, Rasulullah sebut, celakalah. Rasulullah pun paling tempat yang lain. Sahabat tegur Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, tu orang dalam kubur tu sedang ditanya tentang aku, tak boleh jawab tentang aku. Dia hidup di zaman aku, dia mati di zaman aku, kemudian dia tak boleh jawab tentang aku. Rasulullah kata, celakalah dia dan celakalah dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang hidup zaman Rasulullah tak kenal Rasulullah. Orang yang hidup di zaman kita ni jauh daripada Rasulullah. Bila kita kenal Rasulullah, kalau kita tak berbuat sesuatu sebelum daripada kita mati, nak sebutnya gambaran, kalau kamu nak husnul khatimah, kamu jangan jadi golongan ini. Golongan yang pertama ni, golongan yang disebut dengan mati dalam keadaan hanyut je dalam hidup. Hanyut je. Tahu-tahu mati menghadap depan Allah. Ada kan orang yang hidup dia tak pernah mencuri. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Menipu tak pernah. Kan ada kan ibu-ibu sebut, dia sebut, tak, anak saya bagus Ustaz. Menipu tak, zina tak, mencuri tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Yang jenis hidup segala jenis tak. Yang ni, golongan ni lah. Golongan hidup, memang dia tak buat khianat pada orang. Memang dia tak mencuri barang orang. Memang dia tak pernah menipu. Tapi, benda yang disuruh oleh Allah pun dia tak buat. Yang ni, na'udzubillah min dzalik. Jangan jadi golongan yang pertama. Dalam Al-Quran Karim cerita ni golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua, yang dahsyat. Yang golongan kedua disebut dalam Al-Quran Karim siapa? Orang yang berani terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Yang ni yang jenis dia terang-terang lawan Allah. Dia Islam ke? Dia Islam. Dia mengucap ke? Ya, dia mengucap. Dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sembahyang tak pernah. Kemudian minum arak sampai tak mabuk minum arak. Dia buat benda yang judi terang-terangan, maksiat ni terang-terangan. Orang yang lawan Allah terang-terangan. Tuan-tuan biasa jumpa. Biasa kan berjalan tak pakai kain tudung. Yang perempuan kan berjalan tak pakai kain tudung. Terang-terang lawan Allah. Terang-terang lawan. Dia bukan tak tahu pakai kain tudung ni wajib. Dia tahu, tapi bila orang tanya pada dia, kenapa kamu ni yang macam ni, kenapa kamu tak pakai, kamu tak tutup aurat, kenapa? Peduli apa engkau, dia sebut. Peduli apa? Kita kata tak boleh lah. Kamu Islam kan? Aku ni Islam. Jangan pandai-pandai nak tuduh aku kafir-kafir ni, sebut. Habis tu engkau yang tak tutup aurat ni, kamu lawan syariat ni, kamu berani. Ada orang yang macam ni. Ada orang yang jenis demikian. Golongan ini Allah sebut dalam Quran. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka melupakan segala peringatan Allah. Mereka tak dengar lah. Nasihat-nasihat dia tak nak dengar. Saya cerita-cerita agama saya tak nak dengar, dia sebut. Falamma nasu ma zukiru bih.
Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Allah kata aku sengaja buka. Dia nak menari, aku bagi dia menari. Start daripada maghrib sampai subuh menari. Nak karaoke, aku benarkan dia karaoke. Dia boleh karaoke daripada malam sampai subuh pagi esok dia karaoke. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Kan orang yang macam ni kalau kita tegur dia, dia marah balik pada kita. Kau jangan peduli pada aku. Engkau, aku. Kita kata tak boleh. Engkau kan orang mukmin, orang Islam. Aku kena tegur dia. Aku kena tegur. Kita kena nasihatkan dia. Dia jawab apa dia? Kubur aku lah. Kubur engkau lah. Dia jawab demikian. Kita jawab balik. Masalahnya, kubur engkau sebelah kubur aku. Bila mati nanti kubur engkau duduk sebelah kubur aku. Tak ke berdengung aku dalam kubur. Nak sebutnya ada orang yang berani demikian. Dan kita pun jadi pelik. Ustaz, pelik lah. Orang ni berani sangat ni. Sampai Allah bagi semua. Heran, dia tak semayang pun rezeki dia banyak. Dia tak tutup aurat pun duit dia banyak. Dia minum arak pun dia rasa selesa dalam hidup dia. Dia rasa tak ada apa-apa dalam hidup dia. Heran kan, ada orang disebut, dia kata apa dia? Dia minum arak sejak muda sampai tua. Tak ada penyakit langsung pun. Tak kena apa-apa pun. Dia sebut demikian. Kan ada orang kita berani sebut demikian. Kita kata tak, bukan demikian. Tu Allah jadikan pada kamu. Allah buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Sampai bila Allah buka? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga kemuncak dia rasa gembira dengan maksiat yang dia buat tersebut. Akhaznahum baghtatan. Aku gentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu mana dicabut, digentak nyawa dia, dia mati dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan mulut berbuih dengan arak. Mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah. Ni golongan kedua. Kita nak kata dia husnul khatimah, tak boleh dah. Tentu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan bonceng jantan dengan betina tanpa kahwin ni, dalam keadaan dua-dua tersebut, kita kata husnul khatimah ke dia? Mati tengah buat maksiat. Mati dalam poket ada nombor ekor. Ingat ke husnul khatimah ke? Mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan dalam handphone penuh dengan bahan-bahan lucah dalam handphone dia. Ingat ke benda ni mati husnul khatimah ke? Mati dalam keadaan duit dalam akaun bank konvensional. Dalam keadaan kita masih lagi buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ke mati-mati demikian? Mati dalam keadaan kita masih lagi bertengkar di antara sama kita. Mati dalam keadaan tak tegur siapa di antara satu sama lain. Dalam keadaan buat maksiat pada Allah. Dua golongan ini. Dan golongan ketiga, yang dia sangka dia betul, tahu-tahu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Golongan ketiga ni jangan tuan-tuan. Siapa golongan ketiga? Dalam surah Al-Kahfi Allah cerita golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak tak wahai Muhammad, aku cerita pada kamu tentang golongan manusia yang masuk dalam kubur, tahu-tahu kosong amalan dia menghadap di hadapan Allah. Masuk je dalam kubur tiba-tiba kosong. Tuan-tuan nak buat macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan masuk, kita ni dah sembahyang dah, kita ni dah puasa dah. Masuk dalam kubur, tengok-tengok pandang kanan, kiri, depan, belakang, kosong amalan. Kosong amalan, tak ada apa-apa. Bil akhsarina a'mala. Orang yang tak ada amalan langsung menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Punca apa dia jadi kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang membiarkan perjalanan hidup dia sesat sepanjang hidup di atas dunia ini sendiri. Kita tanya balik, ustaz, boleh jadi sesat ke kita hidup ni? Ramai tuan-tuan sesat tuan-tuan. Ramai di kalangan kita. Tu kita belum sebut lagi masuk ajaran sesat. Yang duduk sama-sama kita ni pun sesat ramai lagi. Kat mana sesat? Kita kata, ustaz, sesat kat mana ustaz? Sesat di mana? Ulama-ulama kata ada 3 tempat yang biasa menyesatkan dalam hidup ini. Tuan-tuan perhati betul-betul. Kalau kita masuk dalam 3 ni, maknanya kita akan jadi sesat juga kalau tak kena gaya kita.
3 tempat yang menyesatkan dalam hidup. Kat mana? Yang pertama, sesat pada pegangan. Keyakinan. Keyakinan kita ni, kita berbelah bahagi. Ada Allah. Kita percaya pada Islam ni separuh, dan kita kufur pada Islam yang separuh yang lain. Ramai di kalangan kita demikian. Tak percaya pada Islam. Orang kata, kamu Islam? Ya, saya Islam. Jom kita ikut cara Islam. Oh, ni tak boleh. Kalau ikut cara Islam, kita kembali balik zaman unta, dia sebut demikian. Ramai orang kita tak percaya dengan cara Islam. Ramai mana orang kita tolak. Pegangan dia tak yakin dengan Islam. Tak boleh buat cara Islam disebut. Kita buat contoh hampa dia tak yakin. Di kalangan kita tak percaya pada Islam. Ramai mana di kalangan kita, dia percaya pada Islam ni untuk semayang puasa je. Dia ingat ke Islam ni puasa semayang begitu saja. Islam dalam ekonomi. Bila ekonomi Islam, dia kata saya tak percaya pada ekonomi Islam. Saya hanya percaya pada sistem yang disebut dengan ekonomi konvensional dibandingkan dengan ekonomi Islam. Bila nak buat loan bank, pegawai bank tanya, "Pakcik, abang nak buat loan cara Islami ke cara konvensional?" Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Padahal jelas-jelas dah yang Islam cara untung. Sampai nak sebutnya, dia tanya balik, mana yang untung? Pegawai bank kata, kalau nak suruh tetap dengan cara Islami. Kalau nak suruh dia watai, turun naik, ada rate ni, cara konvensional. Dia sebut demikian. Kita kata habis tu sekarang ni kalau untung cara konvensional lah dia sebut. Katanya pegawai bank, misal contohnya, dia kata kalau gitu saya ambil konvensional. Saya tak ambil cara Islami. Tolak terus. Tolak ni bukan tolak yang disebut dengan tolak main-main ni. Dia terlibat dengan keyakinan. Orang kita, bila kita tanya, hantar anak ke mana hantar anak? Hantar anak nak belajar ke mana? Tak nak hantar ke anak belajar menghafal Quran, sekolah agama? Dia tanya balik, menghafal Quran, sekolah agama, nak suruh anak saya kerja apa nanti dia suruh? Anak saya nak suruh anak saya jadi ustaz semua ke? Lah, kita kata tak semesti. Pergi hantar sekolah agama pun tak semesti belajar agama ni akan menjadi seorang tersebut jadi ustaz. Ada lagi peluang-peluang yang lain. Tapi dia tak percaya. Dia kata saya rela hantar ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama kepada anak-anak saya. Anak-anak kita ni, tuan-tuan, betul terang tuan-tuan, bila kita ajar dia tentang Islam pada mereka, saya tanya anak-anak di kalangan yang besar ni, bila kamu dapat Islam cara betul dalam hidup kamu, secara formal kamu dapat Islam bila? Anak-anak ni kita beri Islam untuk dia bila? Kecil, waktu mana tadika, kita hantar dia belajar tadika. Belajar tadika, belajar apa? Belajar Twinkle Twinkle Little Star, dia panggil begitu. Bila dia nak belajar Quran? Bila dia nak belajar Quran? Tu bagus dalam bidang pendidikan. Masuk sekolah rendah, bila dia nak belajar Al-Quran? Anak kita tak belajar Quran. Masuk sekolah menengah, bila dia nak belajar hadis Rasulullah? Tak belajar. Habis sekolah menengah, masuk universiti, bila dia belajar tentang Islam? Belajar di universiti, belajar tutas ke apa dia? Dia panggil. Nak sebutnya satu mata pelajaran saja, 3 jam. 3 jam. Nak sebut 3 jam kredit saja. Nak belajar di universiti untuk mata pelajaran tamadun Islam ini. Padan ke dia nak hidup untuk selama sampai dia mati, lepas pada dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Anak kita mengeluh, ramai mana anak-anak kita mengeluh, tak belajar ustaz, tak belajar. Habis saja universiti, dia buat kerja, dia guna balik yang dia belajar, tak guna-guna pun. Anak kita ni yang dia belajar sebelum daripada ni, habis saja dia belajar, bila dia habis saja dia belajar, dia kerja, dia tak guna pun benda yang dia belajar. Kebanyakan guna benda. Ramai mana yang keluar universiti, tak ada kerja, jadi wakil insurans saja. Ramai mana di kalangan anak-anak kita, kita tak percaya pada yang disebut dengan keyakinan beragama. Tak percaya pada Islam. Kita ambil separuh dan kita kufur separuh, mati dalam keadaan sesat. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi cerita masuk ajaran-ajaran sesat. Ramai mana orang kita dekat nak meninggal dunia tu, tak boleh nak mengucap. Bila datang je, waktu mana dekat nak menghadap depan Allah ni, satu benda yang kita kena ingat betul-betul, gangguan akan berlaku. Gangguan akan berlaku. Bila kita dekat dengan sakaratul maut, benda yang kita akan berhadapan ialah gangguan. Gangguan ni apa dia? Syaitan datang sebelah kanan kita.
Syaitan sebut apa dia? Wahai anak Adam, jangan mati dalam Islam. Matilah kamu. Dia sebut, dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut, matilah kamu dalam Yahudi. Dia sebut demikian. Datang sebelah kiri. Kemudian kita geleng kepala. Nak sebut juga ni. Syaitan datang sebelah kiri. Syaitan kata apa dia? Wahai anakku, ni ibu kamu. Kamu tengok ni, buah dada ni lah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Wahai anakku, matilah dalam Kristian. Dia sebut demikian. Di Malaysia dia sebut mati dalam Yahudi, kerana orang Malaysia tak kenal Yahudi. Tapi di Malaysia ni dia sebut apa dia? Wahai anakku, matilah dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Kita ni dengar Islam liberal, Islam juga tu mati ya, tak apa. Padahal sesat. Matilah dalam Islam sekular. Matilah dalam Islam demokrat. Matilah dalam pahaman nasionalis. Orang kita ramai mana yang berpahaman nasionalis, berpahaman kebangsaan, mempertahankan bangsa dalam hidup, mati dalam keadaan yang demikian rupa. Takkan dianggap sesat? Mati ni bila kita nak husnul khatimah, satu je yang kita kena ada, mati dalam Islam. Macam mana mati dalam Islam? Mulut kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak sebut yang ni kita kena hidup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita tak hidup dengan asyhadu an la ilaha illallah, memang mati tak lepas kita. Mati tak lepas, silat pegang. Orang kita ni pegang kita ni, beramai mana yang sesat di kalangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sesat tak sesat kita kan, sampai setengah di kalangan kita disebut, jangan sebut politik dalam masjid, disebut demikian. Politik ni suku, agama ni suku. Orang kita sesatnya demikian. Padahal politik dengan agama ni benda yang sama je. Apakah orang politik tak ada dosa pahala dalam hidup mereka? Kalau kita masuk politik, tak ada dosa pahala. Kalau kita terlibat dengan politik, maka kita bebas daripada syurga dan neraka. Begitu? Tak. Orang dalam politik, dia kena tahu bahawa dia terlibat dengan dosa dan pahala. Kamu nak jadi pemimpin, kamu kena ingat akhirat. Macam mana kamu di akhirat nanti? Kamu nak yang jadi memimpin, yang dipimpin, kamu kena tahu macam mana kaedah kamu menjadi orang dipimpin. Ini dipanggil politik. Jangan kita sebut kalimah politik suku, agama suku. Nanti merosakkan keyakinan dalam kehidupan kita. Ramai mana orang kita ditolak. Dia kata tak boleh, jangan sebut politik dalam masjid. Habis tu nak sebut kat mana? Kalau tak sebut di masjid, politik itu kotor, katanya mereka. Mulut mereka sebut demikian. Yang kotor orang, politik itu diajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar macam mana politik cara Islam yang disusun dalam kehidupan ini sendiri. Yang ni pun ramai mana yang mati dalam keadaan pahaman yang demikian. Itu sesat yang pertama. Yang kedua, kat mana kita sesat? Sesat dalam ibadah. Ibadah kita sesat. Dalam ibadah ramai mana orang kita ni buat biar banyak je. Banyak ibadah. Tahu-tahu yang banyak tu hancur lebur amalan dia di sisi Allah. Sembahyang bukan tak sembahyang, tapi sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita buat contoh yang demikian. Nak sebutnya sembahyang, tapi pada masa yang sama sembahyang kita ni masuk neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wail untuk orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Punca apa kamu jadi hancur amalan kamu? Sembahyang kamu tidak diterima oleh Allah kerana kamu sembahyang, kamu leka dalam sembahyang kamu. Sembahyang angkat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, mula Allahu Akbar tersebut, mula terus merayau. Masuk Giant, keluar Giant. Masuk Tesco, keluar Tesco. Sembahyang kita ni betul terang tuan-tuan. Berapa kali kita sembahyang dalam keadaan khusyuk? Berapa kali? Patutnya lagi lama solat, lagi khusyuk. Lagi lama solat, lagi khusyuk. Tapi tak. Lagi lama solat, lagi hanyut, lagi hanyut, lagi hanyut. Kita kan kalau semayang panjang sikit je, Tok Imam baca panjang sikit je, Sabbihisma rabbikal a'la, nak marah dah. Pak Imam ni panjang pula baca. Inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna nak sebut. Tak sukanya Tok Imam baca panjang. Padahal patutnya lagi lama solat, lagi nikmat. Patutnya demikian. Kerana kita solat. Ni tanda orang solat. Orang yang solat ni, tapi oleh kerana kita sesat, kita rasa bahawa kita boleh buat ala kadar saja. Yang menyebabkan kita jadi rosak dalam yang pertama ini sendiri, dalam ibadah. Lepas tu dalam ibadah, jangan kita sibuk nak banyak saja.
dalam masa yang sama kita tak jaga amalan yang boleh menghancurkan ibadah. Apa dia amalan boleh menghancurkan ibadah? Bila kita dengki dengan orang, hancur lebur amalan kita. Rasulullah sebut, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Rasulullah kata, jaga-jaga kamu dengan amalan kamu, dengan dengki kamu. Iyyakum wal hasada, jaga-jaga diri kamu dengan dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Bila kamu dengki, hancur lebur amalan-amalan kamu yang baik yang kamu kerjakan itu. Kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api memakan daun kayu yang kering, yang marak begitu habis amalan pada diri kamu. Apa benda yang boleh menghancurkan amalan? Ujub ni. Ujub yang ada pada diri kita. Ramai mana orang kita kan ujub. Aku seorang je semayang, orang lain tak semayang. Aku seorang je yang taat, orang lain tak taat. Aku seorang je yang panjang umur, orang lain tak panjang umur. Ujub ni menghancurkan amalan. Apa lagi benda yang boleh menghancurkan amalan kita? Kita mengungkit-ungkit amalan baik yang pernah kita buat. Ungkit balik benda-benda yang baik yang kita buat. Kita sebut tu, kipas kat masjid itu aku yang bagi tu, dia sebut. Habis amalan. Sekejap je dalam hidup kita. Tu pemberus tandas dekat bilik air masjid itu aku yang bagi tu, dia sebut. Aku yang bagi. Setengah-setengah orang tu kan siap tulis, sejadah ini telah diwakafkan oleh sekian-sekian. Habis pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala-pahala kamu dengan kamu sebut-sebut dan kamu ungkit-ungkit pada diri kamu. Habis itu. Amalan habis. Yang ni nak sebut, bila mati tengok kosong amalan. Dua. Yang ketiga, rosak kat mana? Sesat kat mana? Dalam hidup kita ni. Sesat di saat mana kitanya sesat pada akhlak dan tingkah laku di kalangan kita. Yang tiga ni sesat. Kat mana akhlak? Akhlak kita ni lagi tua lagi hodoh perangai. Lagi tua lagi kasar bahasa. Mulut kita ni tak terjaga. Bukan orang tempat ni. Ni bukan orang Datuk Keramat dia panggil. Ni orang Datuk tempat yang tak keramat. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita, nak gambarkan kita ni tak pandai nak jaga mulut. Perhatilah ni kalangan kita. Orang kita lagi tua lagi garang. Lagi tua lagi tak boleh kawal kemarahan. Cepat nak marah. Rasulullah nak pesan dah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Rasulullah sebut, kawal kemarahan kamu. Kawal kemarahan kamu. Kita tak. Lagi kita berusia, lagi kita nak suruh orang ikut dengar kata kita. Sedangkan kita tak boleh terima hakikat di mana kita berada dalam keadaan kesiapan, akhirnya memutuskan silaturahim di antara satu sama lain. Mana orang tua-tua dah bercerai-berai. Tua-tua bercerai-berai, suami isteri. Padahal kalau kita tanya, kenapa bercerai? Tak serasi ustaz. Berapa tahun dah kahwin? Anak berapa orang? Anak 6 orang. Habis tu yang tak serasi apa yang dapat 6 orang anaknya, kita sebut. Nak gambarkan bila kita ni tak jaga mulut, bila tak jaga akhlak kita tak jaga, putus hubungan, rosak di kalangan kita, mati dalam keadaan kita tak tegur siapa di antara satu sama lain. Di waktu tersebut Rasulullah kata apa dia? La yadkhulul jannah, tak masuk syurga man qati'ur rahim, siapa yang mati dalam keadaan dia memutuskan silaturahim di antara satu sama lain. Cuba tanya di kalangan kita siapa yang tak tegur siapa di antara satu sama lain. Ramai di kalangan kita. Saya tak setujulah dengan dia ni, saya tak sukalah dengan dia ni. Dia tak suka tersebut, akhirnya dia biarkan permusuhan itu berpanjangan, sehingga yang menyebabkan dendam dia tu menjadi panjang dalam hidup dia. Yang ni yang menyebabkan kita sesat dalam hidup. Sesat pada akidah, sesat pada ibadah, sesat pada akhlak. Bila kita sesat tiga benda ni, masuk dalam kubur, Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang membiarkan perjalanan hidup dia sesat di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka sangka mereka berbuat amalan yang baik dalam hidup mereka. Katanya Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebu amalan-amalan dia, dan di akhirat Allah tak ambil kira langsung setiap amalan yang dikerjakan itu. Jadilah golongan yang keempat, tuan-tuan.
Orang yang dimatikan husnul khatimah. Golongan yang mati dalam husnul khatimah macam mana? Orang yang disebut gambaran yang hidup dia dalam keadaan yang mati dia dalam husnul khatimah. Yang pertama, kalau kita nak husnul khatimah, istiqamahlah dengan agama. Bertahan dengan agama. Jangan kita ragu-ragu dengan agama. Dengan agama ni yang pertama kena istiqamah. Istiqamah maksudnya bukan mendatar. Istiqamah maknanya menegak. Menegak je. Lagi lama, lagi soleh. Lagi lama, lagi soleh. Lagi lama, lagi banyak derma. Lagi lama, lagi banyak derma. Itu tanda istiqamah. Istiqamah ni bukan mendatar. Kalau derma tahun lepas RM1, tahun ni RM1 lagi, maknanya bukan istiqamah. Istiqamah maksudnya kamu semakin dekat dengan saat kematian. Lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak, lagi bertambah amalan. Ni tanda istiqamah dengan agama. Yang pertama mesti istiqamah dengan agama. Rasa gembira dengan Allah bagi pada kita ni Islam. Pada diri kita. Alhamdulillah, mulut kita ni tak berhenti. Berjalan je kita sebut, alhamdulillah, saya diberi nikmat Islam. Alhamdulillah, saya bersama dengan syariat Islam. Alhamdulillah, saya dengan para alim ulama. Alhamdulillah, saya rapat dengan orang alim tu. Saya rapat dengan orang alim. Ni tanda kita dalam keadaan tanda-tanda husnul khatimah yang sedang berlaku pada diri kita. Yang kedua, orang yang dia nak husnul khatimah kena menambahkan ilmu. Tambah ilmu dalam hidup kita. Belajar dan belajar. Jangan malas untuk belajar para hadirin sekalian. Dalam hidup ni kena bagi tahu kat mana kita masih lagi belum ada ilmu. Ilmu apa yang kita kena tambah? Yang pertama ilmu Quran, tambah dulu. Belajar dulu Al-Quran. Kalau kita dah boleh baca Al-Quran, rasa untunglah. Alhamdulillah, Allah dah bagi peluang. Nikmat yang paling besar dalam hidup ini boleh baca Quran. Nikmat. Bila kita boleh baca Quran, tolong istiqamah dengan membaca Al-Quran. Berterusan dengan baca Quran. Sampai bila baca Quran? Saya nak sebut, ibu-ibu dan ayah saya dan saya sendiri, saya nak pesan. Baca Quran ni sebanyak mana kita makan. Sebanyak mana kita makan. Berapa kali kita makan sehari? 3 kali sehari. Baca Quran pun 3 kali juga sehari. Kenapa kena baca Quran 3 kali sehari? Sama dengan makan. Makan untuk jasad yang akan mati. Makan untuk jasad yang akan mati. Manakala baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Ni kita kena faham. Bila kita baca Quran, maknanya kita bagi terus hidup roh kita. Roh kita ni hidup bila malaikat nak cabut nyawa kita ni di hujung kaki. Bila berada di hujung kaki tu, roh kita bagi tahu. Jasad kita tahu dah, aku nak meninggal dunia dah ni. Dan di waktu itu kita mula berbaik sangka dengan Allah. Hati kita kata, alhamdulillah ya Allah, aku dah diberi peluang seluas ini, senikmat ini, sebanyak ini. Saat ini aku akan menghadap depan kamu ya Allah. Aku syukur pada kamu. Mulut kita bersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Roh tu sedang ditarik daripada hujung kaki. Kita boleh rasa. Kenapa dia? Kerana kita ada ilmu. Sedang ditarik dah di hujung kaki. Kita sebut astaghfirullahalazim. Mulut kita ni sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulut kita ni tak berhenti sebut. Bila kita dah rasa dah datang gangguan ni, syaitan sedang ganggu pada kita ni, kita ada Al-Quran yang kuat pada kita ni, malaikat turun. Malaikat halau syaitan. Datang malaikat dekat dengan diri kita, malaikat kata apa dia? Allah takhafu. Kamu jangan takut, jangan takut. Malaikat sebut. Padahal kita nak menghadap depan Allah, malaikat sebut, Allah takhafu. Kamu jangan takut ya, jangan takut. Sikit je. Katanya makan. Allah takhafu wala tahzanu. Kamu jangan rasa duka cita. Jangan rasa sedih. Malaikat sebut pada diri kita, tenang. Kamu jangan rasa sedih kerana kamu nak pisah dengan dunia. Kamu nak kena berpisah dengan isteri kamu, anak-anak kamu. Kamu jangan rasa sedih. Wala tahzan. Malaikat kata apa dia? Wa abshiru. Kabar gembira pada kamu. Tu tengok tu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syurga Allah telah tersedia untuk diri kamu. Peluh atas dahi ni. Rasulullah kata keringat tu keluar peluh. Kerana kat bawah dah dalam keadaan yang dah meninggal dunia dah. Bawah dah meninggal dunia dah. Tinggal dekat pinggang lah saja lagi. Kita nampak tempat dalam syurga ni. Senyum, peluh, keluar air mata. Rahmat Allah sedang mencurah-curah. Melihat tempat orang yang beriman pada Allah.
dan kita tengok tempat dalam syurga tu tak sabar-sabar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, saat mana dekat nak menghadap depan Allah, seronok dia, Allah sukanya aku ya Allah. Sampai dah masa suka dia berjumpa dengan Allah, ahabba Allah liqa'ah, Allah pun suka nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang dia benci untuk berjumpa dengan Allah, tak nak dia mati tersebut, karihallahu liqa'ah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Kita orang yang nak husnul khatimah ni tambah ilmu. Ilmu apa dia? Quran. Bila kita boleh baca Quran, kita hafal Quran, tambah hafalan, banyakkan hafalan Quran. Kena belajar, kena hafal Quran. Jangan malas nak menghafal Quran, jangan. Orang Melayu kita ni malas sangat nak menghafal Quran. Ayat yang sama jadi hafal. Inna a'tayna inna anzalna dihafal. Ayat yang sama je. Ayat lain tak ada dah. Kalau solat dengan orang rumah sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Orang rumah kat belakang kita tu boleh agak dah. Ni inna a'tayna ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup ni. Dalam hidup kita ni, biar tambah sikit hafal. Hafal apa dia? Hafal. Yang pertama hafal surah Al-Mulk dalam dada kita. Anda biasa sebut ni kat mana-mana pun. Ibu-ibu dan ayah-ayah, jangan tidur malam ni selagi mana tak baca surah Al-Mulk. Saya sendiri nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan, siapa saja yang dengar kuliah ini, malam ni jangan tidur selagi mana tak baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni tak panjang, 30 ayat je. Hafallah di bibir kita. Kalau lagu-lagu orang kita boleh hafal, kenapa Al-Quran tak boleh hafal? Orang kita siap buat program, jangan lupa lirik, disebut demikian. Buat program, jangan lupa lirik. Kita kata lirik lupa tak mengapa lah, jangan lupa Quran, kita sebut. Quran ni ramai mana orang kita tak boleh baca. Biar dia Al-Quran. Rasulullah sebut, siapa yang boleh baca, dia baca surah Al-Mulk, kemudian malam tersebut dia meninggal dunia, saat mana dia habis baca surah Al-Mulk, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Masuk dalam kubur, kenapa tak ada ni? Nampak terang je kubur, lapang je kubur. Rasa dulu belajar dengan Ustaz Dasuki dahulu ada azab kubur. Kita ingat balik, tengok rupa-rupanya kita meninggal dunia lepas pada kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk Rasulullah sebut surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah, surah yang menghalang daripada azab kubur dan menyelamatkan kamu daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Besarnya nilai surah Al-Mulk. 30 ayat je. Takkan 30 ayat tak boleh hafal. 30 ayat ni, kalau kita hafal satu hari satu ayat, sebulan ingat 30 ayat. Senang je untuk kita nak hafal. Habis je surah Al-Mulk, kita kata Ustaz, saya dah ingat dah surah Al-Mulk. Sambung surah kedua. Surah kedua apa dia? Surah yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Tak panjang, 110 ayat je dia panggil. Surah Al-Kahfi pendek je, 110 ayat. Kita hafal dan hafal. Habis surah Al-Kahfi ni kelebihan besar. Biar dalam dada kita surah Al-Kahfi. Habis surah Al-Kahfi, sebelum daripada kita meninggal dunia ni, surah yang 3 yang kita hafal, surah Al-Baqarah dia panggil. Surah Al-Baqarah, jangan buat terkejut ibu-ibu sekalian. Nak sebut surah Al-Baqarah je. Pendek je, tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat. Pendek je, hafal pada diri kita. Kenapa? Rasulullah sebut banyak kelebihan itu. Habis je belajar Al-Quran Karim, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita malas nak belajar. Malam-malam majlis ilmu masjid tuan-tuan ni, masjid besar lagi, masjid cantik lagi di kawasan tuan-tuan. Malam-malam belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam ini kita belajar Al-Quran, malam besok belajar hadis pula. Buka hadis 40 dahulu. Kemudian hadis lepas pada hadis 40 belajar pula hadis Riyadhus Salihin. Habis dah hadis Riyadhus Salihin, sambung lagi belajar hadis-hadis yang lain untuk mengenali dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dan belajar ilmu. Jangan malas untuk kita dapat husnul khatimah. Yang ketiga, untuk dapat husnul khatimah, dekatkan dengan diri kita dengan tempat-tempat yang baik. Dekatkan diri kita dengan tempat yang baik. Jangan dekat dengan tempat-tempat yang buruk. Jangan. Kerap kali kan datang di masjid-masjid, majlis-majlis ilmu.
kenduri-kenduri yang membawa kebaikan. Tempat-tempat yang baik ni tolong dekatkan diri kita. Tempat yang baik dekatkan juga dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh, yang kita dekat nak meninggal dunia, kita perlu pada orang saleh. Siapa dia orang yang saleh di kalangan kita? Anak-anak kita lah. Bentuk anak-anak kita ni biar jadi saleh. Macam mana cara nak suruh kita husnul khatimah ni? Ajar anak-anak kita. Nak suruh bila kita meninggal dunia, kita bagi tahu pada dia. Anak-anak abah, Abi, kalau Abi meninggal dunia, kita sebut pada anak kita, kamu tolong mandikan mayat Abi nanti. Ajar anak-anak kita mandikan jenazah kita. Ajar pada anak kita kapankan jenazah kita. Ajar pada anak kita usung jenazah kita. Ajar pada anak kita supaya dia solatkan jenazah kita. Bawa anak-anak kita ke kuburan. Tunjukkan tempat dia. Bila turun jenazah nanti, benda yang pertama yang berlaku kamu kena tahu, wahai anakku. Benda yang pertama yang akan berlaku dalam hidup Abi nanti ialah himpitan kubur. Doa pada Allah, biar Abi tak kena teruk himpitan kubur ini sendiri. Kamu kena baca doa. Biar anak-anak kita siapkan semua. Bila menghadap ke kiblat tu, muka tu buka, kita sebut. Buka muka ni, biar bau tanah depan muka Abi, kita sebut. Ajar pada anak-anak kita. Kita tak jarang bila kita nak mengajar benda demikian pada anak-anak kita. Saya tengok ramai orang kita ni, bila dia meninggal dunia, anak-anak dia swasta je jenazah dia, tuan-tuan. Ramai dah orang kita kena swasta jenazah ni. Dia pergi berjumpa dengan Tok Imam. Tok Imam, ayah saya dah meninggal dunia. Tok Imam boleh mandi tak ayah saya? Kita tanya balik, kenapa kamu tak mandikan sendiri? Dulu waktu mana kamu kecil dahulu, siapa yang mandikan kamu? Bila ayah kamu meninggal dunia, kenapa kamu tak boleh mandikan jenazah ayah kamu? Dia jawab balik, saya bimbang Tok Imam, kalau saya mandi malam ni, saya kena badi mayat. Saya bimbang kalau saya mandikan jenazah ayah saya, nanti malam ni ayah saya jadi hantu Tok Imam. Padahal dia hantu yang besar. Punca apa dia? Punca kita tak jaga nak jadikan husnul khatimah ini sendiri. Dekatkan dengan yang baik. Kemudian yang keempat, tolong banyakkan doa. Doa. Dalam hidup kita ni doa. Di antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tolong matikan saya dengan husnul khatimah ya Allah. Wala taqtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan kamu matikan saya dengan su'ul khatimah. Jangan ya Allah. Doa kita ni, sampai bila kita doa, kita boleh rasa orang yang soleh sungguh, bila dekat dengan meninggal dunia, dia boleh rasa, aku dah nak meninggal ni, aku nak meninggal. Kenapa dia? Kerana dia doa dia tadi. Doa tadi tidak menghanyutkan diri dia. Doa ni penting. Dalam hadis Rasulullah sebut banyak kali, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Rasulullah dekat nak meninggal dunia, Rasulullah baca doa lagi. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah saya di saat mana saya berhadapan dengan kematian ini ya Allah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun baca doa. Jangan tinggal baca doa. Baca doa kalau sekiranya kita rasa kita ni dah lama dah hidup. Kemudian beban bawa fitnah pada orang pula. Bawa fitnah pada orang. Susah anak-anak nak membela kita. Payah anak-anak kita ni. Kadang-kadang kita dengar dah anak-anak kita ni dah merungut. Merungut untuk jaga kita. Di saat itu baca doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut baca doa. Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah. Kalau kebaikan itu, kalau kehidupan itu membawa kebaikan pada saya ya Allah. Wa tawaffani, ya Allah, matikanlah saya ya Allah. In kana al-mauta khairan li. Kalau sekiranya kematian itu jauh lebih baik daripada saya hidup ini ya Allah. Ni kita baca doa. Ada orang yang bila menjelang usia tua sangat, anak-anak ni bercakap. Anak-anak ni sebut, tak nak jagalah, abang lah jaga. Abang pula sebut, abang ni sibuk tahu. Ada mesyuarat lagi, ada itu lagi. Kedengaran di telinga kita. Kita dengar anak-anak kita bertengkar, tak nak jaga kita. Anak-anak kita ni dah tak suka lagi dengan kehidupan kita. Dan kita pun dengar dah orang dah cakap dah tentang diri kita. Alah, hidup lagi lah dia tu, misal contohnya. Orang masih lagi sebut, mulut kita ni baca doa. Rasulullah sebut, baca doa ni. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah saya ya Allah. In kanal hayatu khairan li.
kalau kehidupan itu membawa kebaikan untuk diri saya ya Allah. Wa tawaffani, matikanlah saya ya Allah. In kana al-maut khairan li, kalaulah kematian itu membawa kebaikan dalam hidup saya ya Allah. Dan ada kan di kalangan kita ni, maknanya biar kita ni dapat keadaan-keadaan yang sebegini, doa-doa kita ni sentiasa ada. 4, dan yang akhir sekali, saya nak pesan sangat pada ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau nak pada kematian husnul khatimah, maka banyakkan zikir di penghujung usia. Berzikir biar banyak. Mulut kita ni biar berzikir sepanjang masa. Berhentilah bercakap hal dunia. Tak usah lagi dah bersembang mana menang Liverpool lawan Manchester United disebut. Tak usahlah kita duk sibuk tanya gusti siapa yang menang, siapa yang kalah. Tak usahlah lagi kita kalut dalam hidup kita ni nak tahu, nak tengok lagi cerita-cerita cinta seminggu dipanggil demikian. Nak sebut macam-macam gaya ni yang ada ni. Cinta Mr. Pilot lah, apa-apa benda yang ada ni. Dah tu. Banyakkan zikir. Zikir apa yang kena sebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Di bibir kita ni biar basah dengan sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa zikir? Kita tanya, kenapa zikir? Zikir ni nyawa lepas pada kita dalam kubur nanti. Nyawa kita hidup dalam kandungan ibu, hidup dalam air. Hidup atas dunia, hidup menggunakan oksigen. Hidup dalam kubur dengan zikir. Zikir yang menghidupkan kita. Banyakkan zikir. Jangan malas untuk zikir. Zikir pagi, zikir petang. Yang ni diajar supaya bibir kita sebut, dan insya-Allah mula kita berjalan menuju kepada husnul khatimah di saat mana kita boleh jaga 5 perkara yang saya sebut sebentar tadi. Mudah-mudahan malam ini kita nampak gambaran keadaan perjalanan kita ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah bagi peluang untuk kita membetulkan jalan hidup ini lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ini, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu cerita panjang lagi lepas pada mati ni, saya ada tulis tentang buku. Saya tulis buku sendiri. Yang ni malam pertama di alam barzah. Macam mana kita berada pada malam pertama di alam barzah. Kemudian yang baru keluar tak sampai 2 minggu lagi, yang ni teman di barzah. Lepas pada kita berada di alam barzah, siapa yang menemani kita di alam barzah. Dua-dua buku ni cerita tentang mengenai suasana berada di alam barzah, dan suasana kita bagaimana perjalanan yang panjang lagi. Malam pertama kita di alam barzah macam mana, kemudian kita berjumpa dengan siapa, kita duduk di mana, ruh kita ni berada bagaimana. Tuan-tuan bacalah buku-buku macam ni. Buku ni ada kat belakang nantilah. Buku ni sesuai untuk tuan-tuan baca bila? Sebelum tidur tuan-tuan. Baca sebelum tidur. Daripada baca WhatsApp, baik baca buku. Orang kita kan ramai mana dekat nak tidur baca WhatsApp. Nak tidur baca WhatsApp. Daripada baca WhatsApp, baca buku ni lah, senang. Baca buku-buku begini. Tuan-tuan tak panjang pun, saya tulis dalam keadaan santai saja. Saya tulis ringkas-ringkas, ada lebih kurang 256 bab saja. Kalau kita tiap-tiap malam tak sampai setahun kita baca buku ni, kita akan hadam, dan kita boleh faham suasana yang bagaimana kita lalui ini sendiri. Yang ni buku yang kedua, kita berada di alam barzah tersebut. Ada kat belakang nantilah. Di samping ke dalam ni tuan-tuan ada poster saya sendiri. Saya sendiri sedang bangunkan sekolah tahfiz. Di bawah saya ni ada lebih kurang 4 buah sekolah tahfiz. Dalam buku ni ada posternya, di mana kalau tuan-tuan rasa nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, tuan-tuan tolong ambil nombor akaun ni. Tuan-tuan pergi depan Maybank ke, depan bank Islam ke, semayang sunat istiqarah dulu, senang kata. Nak derma ke tak nak derma, senang. Semayang niat dulu, nak derma ke tak derma, nak wakaf ke tak wakaf. Ambil peluang lah kalau ada kesempatan. Saya sedang bangunkan sekolah ni. Saya kira-kira dekat dengan hampir sebulan terpaksa belanja lebih kurang 160,000 sebulan untuk 4 buah sekolah ini sendiri. Jadi kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, siapa yang nak tolong dan bantu sama, saya tak dapat bantuan mana-mana kerajaan dan sebagainya. Jadi kita daripada dana-dana yang disumbangkan ini saja untuk membangunkan sekolah ini sendiri. Jadi mudah-mudahan dia akan bermanfaat lah
pada diri kita niat demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba.